Okay, hai Puan, Assalamualaikum. Macam biasa, hari ni Cik nak cerita ada satu lagi kisah yang menarik untuk Cik nak beritahu ke hampa. Dan cerita yang Cik masukkan ni adalah mengenai sebuah keluarga yang mana ada suami, isteri dan anak mereka. Dan mereka ni kebetulan taklah sesenang mana dan taklah sesusah mana. Tapi kejadian yang saya nak ceritakan ni betul-betul untuk hampa ambil pengajaran dan hampa fikir daripada sudut positif dia sahaja. Okey? Baik. Cik namakan lelaki ni Ama. Okey? Ama ni dia cuma kerja kampung dan dia tak buat kerja-kerja yang orang kata dekat pekan. Dia cuma kerja yang biasa-biasa dan gaji dia pun alhamdulillah cukup-cukup makan. Okey, dan dia ni ada bercampur dengan kawan-kawan dekat kampung dia. Dan mereka ni kebanyakannya banyak meracun fikiran dia ni tentang hebatnya tarik duit dengan menggunakan kaedah bagi jin ataupun syaitan. Kemudian mereka akan minta nombor untuk mereka pitikam dan akan menang sejumlah duit. Untuk pengetahuan hampa, si Ama ni dengan isteri dia duduk dekat sebuah rumah yang agak seram. Dan rumah tu juga dikatakan orang-orang dalam kampung tu adalah rumah berhantu. Orang pun sebetulnya dia heran macam mana depa family depa ni boleh duduk dekat situ. Dan si Ama dengan isteri dia ni sebetulnya tak ambil pusing. Walaupun rumah tu lantai-lantai dia pecah, bumbung pun dah berlubang sana sini, air hujan pun masuk, toilet pun ala-ala kadar saja, dapur pun macam dah sangat. Tapi dia dah rasa okey, bahagia duduk kat situ. Walaupun sesetengah orang tak berani nak dekat dengan rumah tu, tapi depa alhamdulillah okey duduk rumah tu dan tak pernah diganggu oleh lembaga apa sekalipun. Dan pada satu hari, tanpa pengetahuan isteri dia ni, si Ama ni dengan kawan-kawan dia ni dah berbincang yang konon-kononnya mereka ni nak minta nombor lah dekat jin ataupun syaitan yang Cik dah masukkan tadi. Dan salah satu daripada lelaki kawan Ama ni tadi, konon-kononnya dia ni ada belajar lah konon sejenis ilmu yang dia konon-kononnya juga boleh mengubat orang lah. Dia pandai lah, maksud dia orang pandai jugalah. Jadi si Ama ni pun macam terpercaya sikit lah dekat dia tu, kata dia tu berilmu kan. Jadi dia tak berapa lah takut sangat untuk nak buat benda tu. Jadi kalau ada apa-apa, si kawan dia ni tadi akan boleh tolong. Okey, nak dijadikan cerita, dia ni pun katalah benda apa yang patut mereka bawa dan apa yang mereka tak patut bawa. Okey, kan. Jadi mereka ni pun dah sedialah kain kuning. Lepas tu dengan ada lagi kelengkapan lain dan juga gaharu yang orang India buat semayang. Colok mereka tu. Dan mereka pun tak sabar nak menunggu malam. Dan pot yang mereka pilih, kawan dia tu cadangkan untuk buat adalah dekat rumah Ama tu sendiri. Isteri Ama tak tahu apa-apa tentang benda ni. Dan mereka rahsiakan benda ni tanpa pengetahuan isteri Ama. Okey apa? Malam yang mereka tunggu tu pun tiba. Jadi dalam lingkungan pukul
10 lebih ataupun dekat sebelah dah, sebelah macam tu. Tiba-tiba si isteri Amar ni dengar ada orang ketuk pintu. Jadi dia tak cakap apa-apa apabila suami dia buatkan pintu dan kawan suami dia lagi 2 orang ni datang ke rumah mereka lah. Jadi dia ni duduk di bahagian bilik tu dengan anak dia. Dia nak tidurkan anak dia dan suami dia dekat kawasan ruang tamu, dekat tak jauh mana, cuma ditutup dengan kain sebab rumah tu bilik dia tak ada, jadi depa terpaksa tidur berhimpit-himpit dekat ruang tamu. Dan waktu dia tengah tidurkan si anak dia ni, dia tak tahu apa yang suami dia duk buat. Dia ingat dia pun cuma bersembang kosong dan adalah yang dia pun nak bincangkan, tapi tak pernah lah sampai datang rumah. Okey. Tiba-tiba si isteri ni dengar macam bunyi kain dikoyak. Okey. Bunyi kain tu dikoyak. Krak. 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 Tapi dia masih tak berapa nak pasti apa yang sebenarnya agenda yang dia pun nak buat ni. Dia tak berapa nak pasti. Dan tak lama lepas tu dia terbau bau gaharu orang India yang orang India guna ni untuk semayang. Serta merta isteri dia ni kan jadi macam meremang ataupun dia rasa macam lain lah keadaan dekat diri dia tu. Untuk pengetahuan apa, si isteri dia ni pula, dia macam ada sedikit kebolehan, dia boleh merasa ataupun dia boleh juga kadang-kadang bermimpi, dan dia boleh melihat juga sejenis makhluk yang orang tak nampak dan tak kasar mata lah. Maksud dia ilmu yang orang tak nampak dengan mata kasar ni, dia boleh nampak. Jadi bila dia dah tebus benda ni, serta-merta macam ada sesuatu dalam diri dia tu macam macam memberontak lah. Tapi dia masih cuba duk kontrol lagi. Dan isteri dia ni tadi cuba dia juga macam bang dengar lah, macam cuba curi-curi dengar apa yang dia pun duk cakap, tapi tak berapa nak jelas. Okay? Di sebalik kain tirai tu dia tak berapa nak jelas dengar. Kemudian tiba-tiba dia dengar depa tu menyerit. Lepas tu yang si kawan yang lagi dia yang lagi satu ni tiba-tiba macam cakap dengan suara yang agak kuat. Dia kata, "Itulah aku dah cakap dah. Tak boleh buat dekat sini. Depa dah marah." Dia cakap dekat lelaki yang lagi seorang ni. Lepas tu si isteri Amar ni dengar macam bunyi benda-benda jatuh habis semua. Macam jatuh. Jadi dia pun tarik lah kain tu. Kain yang diguna untuk tutup kan tempat tidur mereka tu. Jadi dia tarik, dia selok. Dan dia nampak suami dia tengah mengelupak macam kena rasuk tu. Macam kena rasuk. Dan dia ni mujuk anak dia dah lena. Dan dia pun terkepa pergi dekat lelaki dia. Depa dua tu tak habis lagi duk bertengkar. Itulah duk cakap dah. Depa dah marah dah lah ni. Siapa sekok pun tak berani nak pegang si Amar ni tadi. Yang duk tengah meronta-ronta ni sampai ayak liuk dia terkeluar. Dan yang mengejutkan pula, yang dikatakan dia tu pandai konon boleh berubah orang, tak berani langsung nak pegang si Amar ni. Isteri dia yang terus pi dan pegang si Amar ni sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia papah kepala si Amar ni, dia masih hidup mengerah. Dan si isteri dia ni kata, "Hang siapa?" Lepas tu apa? Amar yang kena rasuk ni tadi tiba-tiba macam mata dia merah bersaga ni. Dia terus mata dia jadi merah. Dia ni terus bercakap dengan
suara yang garau. Okey. Suara yang garau macam orang tua lelaki dalam keadaan marah. Dia bercakap macam ni apa? Pasal apa mau berhenti? Dia kata macam tu. Dia tanya kenapa hampa berhenti. Seolah-olah dia peli depa ni kenapa depa tu berhenti. Si isteri Amar ni tadi marahlah dekat yang kawan Amar dua orang lagi. Hampa ni nak buat apa ni? Hampa ni sebenarnya nak buat apa? Lepas tu si Amar ni bersuara lagi. Buatlah lagi. Buat. Dia ni macam marah. Depa ni cuba nak panggil jin ataupun setan dekat situ untuk hanya nak minta nombor. Jadi dalam keadaan Amar yang dah macam orang kata teruk ni, si isteri dia ni pun cubalah dengan sedaya upaya baca lah segala macam. Maknanya Lala Amar ni tadi tetap duk bengih macam tu juga. Dan dia ni seolah-olah mengejang macam orang kena sawan tu. Dan sumpah dua-dua orang yang kawan dia lagi tu memang langsung tak sentuh pun. Takut. Inilah akibat dia kalau hampa percaya dekat member hampa sangat dan jadi apa-apa kat hampa, dia takkan boleh nak bantu pun. Dia sendiri pun penakut. Dan kemudian Amar ni kata, hampa ingat aku suka hampa buat benda-benda ni semua dekat sini? Dia kata. Jadi si isteri Amar ni pun faham yang rupa-rupanya yang tu adalah maksud dia jin ataupun sosok yang baik dan dia marah. Depa ni cuba nak buat perbuatan yang tak elok dekat rumah tu. Dan mungkin juga dia yang menjaga tempat tu selama ni. Jadi isteri si Amar ni pun minta maaf. Tolong minta maaf apa semua. Dan alhamdulillah lepas dibasuh dengan air yang mana ayat tu memang dah dibacakan ayat Quran dan memang dia ada kat rumah untuk kegunaan kalau anak dia macam meracau ke apa ke. Jadi si bini Amar ni lapkan kat muka dia dan alhamdulillah dia tersedar. Bila dia tersedar, dia macam seolah-olah baru bangun daripada tidur. Dia tak tahu apa yang jadi dan dia macam terpinga-pinga. Okey? Dia terpinga-pinga. Dia kata, pasal apa ni? Dan si isteri Amar yang marah tu tadi kata dekat kawan-kawan dia, "Lah ni hampa pergi balik. Hampa jangan duk mai dah. Okey? Hampa jangan duk mai buat benda-benda tak elok kat sini yang mana nanti akibat dia akan memburuk ataupun mengganggu keluarga depa. Hampa tak apa, hampa tak kena apa. Keluarga si Amar ni yang akan tanggung." Yalah, bila si Amar ni kena rasuk, yang dua-dua ekor ni hanya membatu, tak berani nak buat apa. Hang tolak kat aku tolak kat hang. Jadi tak ada siapa pun yang berani. Sembang kata dia pandai, boleh berubat. Okey? Hampa faham tak maksud dia kat sini? Tapi hampa, kes tu tak habis kat situ lagi. Rupa-rupanya si Amar ni macam benda ni dah mak dekat dia tau. Macam dah masuk dekat dia. Dan sampailah satu malam. Masa tu malam raya. Malam yang aku masukkan tu malam raya. Maksudnya baru diumumkan dekat TV yang kata esok nak raya. Si Amar ni tadi dia pun katalah dekat bini dia yang dia nak potong rambut. Jadi depa pun keluarlah dengan anak depa. Ditemani dengan isteri dia tu. Keluarlah depa, naik kereta depa
Tapi dekat pekan nak gunting rambut. Maklumlah apa, malam raya penuh lah orang kan. Jadi pack. Tiba-tiba si Amar ni kata, alamak, minyak nak habis. Jom pergi bubuh minyak dulu. Tapi disebabkan malam raya, keadaan tu ramai orang semua nak bubuh minyak dan terpaksalah queue. Jadi beratuk sampai duk beratuk ni. Hampa tak? Tiba-tiba Amar ni dirasuk lagi. Bila dia dirasuk, anak-anak dalam kereta ni jadi takut. Jadi riau semua. Dan si isteri Amar ni kata kat anak dia, keluar dulu. Dan dia ni dekat tempat duduk pemandu, macam kejang, macam sawan tu. Dan dia duduk bunyi. Dia duduk bunyi macam tu. Sambil si isteri Amar ni pergi dekat dia, baca sesuatu ayat Quran dan puiskan dekat muka dia. Dan tiba-tiba dia marah. Lepas tu, hang ni siapa? Hang mai buat apa? Bagi tahu dekat hampa, masa tu tiba-tiba orang kan ramai orang dekat siap minyak tu. Jadi semua tu orang ni mai bertumpu dekat ni pintu kereta yang terbuka lah pintu kereta semua. Orang cuba nak membantu. Dia kata ni bersiapa ni? Ni sawan ke apa semua depa. Sampai siap kod ambulan. Depa kata nak panggil lah, takut dia ni sawan. Waktu orang duk tengah suruh dia mucap bang. Depa kata kat dia marah depa. Mucap apa? Sambil dia duk bunyi dengan suara yang dalam, ditarik ke dalam. Dan si isteri Amar ni tahu yang benda ni sama dengan benda yang hari tu. Tapi dia tak pasti sama ada benda ni yang baik ataupun yang buruk. Sebab cara dia masuk dekat Amar tu seolah-olah dia ni marah. Lepas tu si dia baca, ambil ayat yang memang mereka pergi mana pun mereka akan bawa ayat Al-Quran ni, ayat dah pun dijampi. Sebab kerana keadaan tak boleh jangka bila boleh jadi ayat tu memang mereka dah bawa. Dan dia ambil ayat tu, dia sapu kat muka Amar sampailah ke dada. Tiba-tiba dia ni tersedak macam baru bangun pada tidur. Macam sebelum ni dia bangun dari tidur, dia macam terpingga-pingga, tak tahu apa. Jadi orang pun, abang okey ke? Abang okey ke? Dia pun tanya dia. Dia kata, siapa ni? Dia macam tak tahu apa. Serius weh, keadaan malam tu dah lah malam raya, dengan duk takbir raya kan, Allahu Akbar kan. Tiba-tiba dia kena rasuk. Sebelum tu dia tak kena rasuk pun. Lepas je orang takbir raya tu, lepas dia keluar tu, orang duk takbir tu, baru dia kena. Jadi orang kata setan dah terlepas ke macam mana kita tak tahu. Tapi time tu lah dia kena. Dan dia jadi nasib baik lah, kereta tu dia tak bawa, dia tak pandu. Dan dia pun berhenti masa tu untuk nak bubuh minyak. Dan nampak esoknya pula pagi raya tu tangan dia tak boleh nak angkat. Dan terpaksalah panggil masa tu seorang pakcik untuk nak tengok. Dan rupa-rupanya tangan dia ni tadi macam benda tu duk bertinggi. Dan terpaksalah ditarik buang benda tu. Dan Alhamdulillah lepas tu okey. Dan sejak itulah Amar ni elokkan buat benda-benda yang bukan-bukan. Dan takut isteri dia nanti marah dengan perbuatan dia. Okey apa? Next time cik akan cerita-cerita lain pula. So klik like, subscribe dan like. Okay, bye. Assalamualaikum.